Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nasalli wa nasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain, amin. Al-qawlu fi syurutil adzan wal iqamah. Perbicaraan tentang syarat azan dan syarat iqamah. Wa yushtaratu fil adzani wal iqamah tertib, dan syaratkan pada azan dan iqamah itu ialah tertib. Mesti tertib, azan dulu, iqamah kemudian. Wal wala, yang keduanya ialah wala. Syarat kedua al wala, iaitu mualat baina kalimatihima, antara kalimah-kalimah di dalam azan dan di dalam iqamah itu. Mualat tu berturut-turut. Kalau dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia berhenti layan telefon, layan handphone, ataupun dia minum air kejap, putuslah mualat tu, maka batallah azan tu, sebab mualat tu syaratnya. Wali jama'atin jahrun, dan jika dia azan untuk jamaah, maka syaratnya mestilah dia kuat. Sebab orang ramai kalau dia seorang azan, tidak disyaratkan dia jahrun kuat. Tapi afdal lah dia azan kuat walaupun dia seorang. Tapi kalau untuk orang ramai, dia kena wajib kuat. Kalau tidak, tak sah. Wadukhulu waqtin, dan syaratnya yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat ialah masuk waktu. Illa azan subhin, melainkan pada azan subuh. Faminis fil laili, maka bermula azan subuh tu daripada setengah malam. Di mana azan subuh tu disunatkan 2 kali. Nabi sunatkan 2 kali. Kali pertama bermula daripada setengah malam hingga ke dekat-dekat subuh. Yang kedua tu barulah menunjukkan, azan kedua tu baru menunjukkan masuknya waktu subuh. Kerana Nabi kata liyarji'a qaimuhu waliyan tabih, dan untuk memberi peringatan naimuhu kepada orang yang tidur. Jadi orang yang biasa qiyamul lail, jadi azan kali pertama tu untuk mengejutkan mereka untuk rujuk kembali kepada qiyamul lail, kebiasaan. Wa yushtaratu fi al-muadzini wal muqimi, dan disyaratkan kepada orang tukang azan dan tukang iqamah tadi itu mestilah al-Islam wa tamyiz, mestilah dia tu orang Islam dan dia tu mumayyiz. Wa li ghairi nisa az-zukura, kalau jemaah tu bukan jemaah perempuan, ada campur, maka mestilah tukang azan tu lelaki. Tapi kalau semua perempuan lah tukang azan, sekadar sesuai dengan keadaan sekitarnya, keadaan semasa. Wa yusannu al-muadzinani lil masjid wa nahwihi, dan disunatkan, habis tadi tu masuk pada cerita baru. Wa yusannu muadzinan, dan disunatkan 2 orang tukang azan untuk masjid dan seumpamanya. Yang mana ada azan tempat dia tu untuk panggil orang solat, disunatkan ada 2 tukang azan. Wa min fawaidihima, di antara tujuan 2 orang tukang azan tu, ayyuzana wahidun li subhi qabla al-fajri, supaya dia jadi tukang azan, salah seorangnya tukang azan untuk subuh sebelum masuk waktu. Wa akhiruhu ba'dahu, dan seorang lagi tu untuk untuk menunjukkan masuk waktu. Selepas masuk waktu dia azan. Jadi masuk waktu dulu, bukannya tempat-tempat. Macam mana tempat-tempat ni? Susah kan. Sebelum tak boleh. Mesti dia masuk dulu, confirm masuk, dah masuk waktu, baru dia azan. Jadi maknanya kalau orang tu azan, maknanya waktu dia masuk. Wa yusannu li sami'il mu'adzini wal muqimi ay yaqula misla qaulihima, dan disunatkan bagi orang yang mendengar azan dan orang yang mendengar iqamah agar dia mengucapkan seperti ucapan orang yang azan dan orang yang iqamah tadi,
illa fi hayya 'alat, melainkan pada kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tu hayya 'alat lah. Jadi masa tu tidak disunatkan kita ikut macam ucapan orang tukang azan, tapi kita punya ucapan ialah la haula wala quwwah illa billah. Begitu juga pada taswib as-salatu khairum minan naum, itu juga tidak disunatkan kita ikut macam mana tukang azan tu ucapkan. Takkan orang tukang azan tu as-salatu khairum minan naum, kita pun kita cakap as-salatu khairum minan naum. Tapi kita jawab ialah sadaqta wa barrarta. Tu jawapan kita lah. Wa kalimatai al-iqamah, dan juga dua kalimah iqamah tu qad qamatis salah, qad qamatis salah. Tu tak sunat juga kita ikut dia punya ucapan dia, tapi kita ada jawapan yang lain yang diajarkan, iaitu lah seperti dekat bawah ni lah, aqamahallahu wa adamaha. Baik. Jadi jawapan yang perlu kita baca bila mendengar hayya 'alat ni tadi, hayya salah, hayya 'alal falah tu pada azan, ialah fayuhawqilu fi kulli kalimatin fil ula. Pada hayya 'alat ni maka hendaklah kita ucapkan la haula wala quwwah illa billah al-aliyyil azim. Tu jawapan bagi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Wa yaqulu fi thaniyah, dan pada yang kedua pula, iaitu taswib as-salatu khairun minan naum, maka jawapannya ialah sadaqta wa barrarta. Wa fi salisah, iaitu qad qamatis salah, qad qamatis salah tu, maka jawapannya aqamahallahu wa adamaha. Allah Ta'ala mendirikannya dan mengekalkannya, terus didirikan. Wa ja'alani min salihi ahliha, dan menjadikan aku tu daripada kalangan orang yang soleh, daripada kalangan ahli solat yang soleh, ahli solat yang soleh. Iqamah tadi tu sadaqta, benar kau. Jawapan iqamah tu sadaqta wa barrarta, sadaqta tu benar kau, telah benar kau dan telah berbuat baik engkau. Wa barrarta, engkau telah buat baik, engkau telah apa yang kau ucapkan itu benar. Salatu khairun minan naum, betul engkau, memang betul engkau dan bagus engkau, engkau telah buat kebaikan. Itulah sadaqta wa barrarta, jawapan bagi iqamah. Apa ni? Salatu khairun minan naum. Habis tadi dah patah balik. Baik. Wa yusannu likulli muazzinin wa muqimin, dan disunatkan bagi setiap orang azan dan orang yang iqamat itu, wa sami'un wa mustami'un, dan orang yang mendengar. Orang sami' ni sesiapa saja yang dengar. Mustami' ni orang memang dia menunggu-nunggu ni untuk mendengar azan dan mendengar iqamah kan. Dia memang bila dengar azan tu dia terus beri perhatian. Itu mustami'. Sami' ni dia umum lah. Dan disunatkan bagi setiap orang yang azan dan iqamah dan orang berdengar pun, ayyusalliya, dia bersalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dal faragh minal azan wal iqamah, selepas selesai azan dan iqamah. Dia selawat, summa yaqulu, kemudian dia membaca doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, ya Allah, Allahumma Tuhan, kepada seruan yang sempurna ini, dakwah at-tammah, seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, salati ataf kepada Rabbi Rabbi hadhihi da'wah, Rabbi salah al-qa'imah, Tuhan kepada solat yang akan didirikan. Kemudian doa kita, ati sayyidana, ati sayyidana, berikanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah,
wal fadilah. Jadi wasilah ni ada beberapa pentafsiran lah, tapi saya lebih suka kepada pengertian wasilah tu ialah satu kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di dalam hadis menyatakan bahawa wasilah tu hanya ada satu saja, kedudukan tu hanya satu sahaja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doakan agar Nabi suruh kita doakan agar Nabi kata agar akulah yang dapat kedudukan itu, kedudukan wasilah itu. Jadi daripada mafhumnya, apa yang boleh kita faham, maksudnya banyak lagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain lah di alam semesta ni, di galaksi sana-sana tu yang kita tidak ketahui tu, ada banyak makhluk Allah Ta'ala. Jadi semuanya ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala, maka kita disuruh supaya mendoakan agar umat manusia yang kita wakilkan, agar umat manusia Bani Adam ni menjadi umat terbaik. Dan tandanya ialah Nabi kita ni, Nabi manusia Bani Adam ni mendapat kedudukan yang satu-satunya yang di sisi Allah Ta'ala, yang paling tinggi tu al-wasilah. Wallahu Ta'ala alam lah. Wal fadilah, dan keutamaan yang tinggi juga berikanlah kepada Nabi Muhammad itu. Dan wa ba'athu maqaman mahmudan, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad itu dengan kedudukan yang mahmud, yang terpuji, allazi wa'atahu, yang telah engkau janjikan untuknya. Tanbihun, satu peringatan, al-azan wahdahu afdal minal iqamah. Azan itu semata-mata azan itu sendiri ia lebih afdal daripada al-imamah, daripada menjadi imam, daripada menjadi imam. Wakila, ada pendapat mengatakan innal azan ma'al iqamah, sesungguhnya azan dengan iqamah barulah dia jadi afdal minal imamah, dia jadi lebih afdal daripada jadi imam. Tapi kalau azan saja tak cukup, tu kata qil, kata pendapat. Wasahhaha an-Nawawi hadha fi nuktatihi. Dan Imam Nawawi telah mensahihkan, membenarkan, iaitulah azan dan iqamah tu lebih afdal daripada menjadi imam di dalam kitab Nuktah dia. Kitab kisah-kisah pendek. Nuktah ni kisah-kisah pendek lah. Baik. Al-qawlu fi sunani salati ba'da dukhuli fiha wa tusamma al-ab'ad, dan perbicaraan tentang sunat-sunat solat selepas masuk ke dalam solat itu, dan dinamakan sunat tersebut sebagai sunat al-ab'ad. Wa sunanuha ay salatu as-salatu mutlaqan, dan sunat-sunatnya, sunat-sunat solat itu secara mutlaknya ba'da dukhuli fiha, artinya sunat itu sendiri dia tak ada kait apa pun dia, selepas masuk ke dalam solat. Ab'adun wa hay'atun, ada sunat tu ab'ad yang berat, dan ada yang hay'at, ada yang ringan. Sunat tu berat kan. Wa ab'aduha, maka sunat yang berat dititik beratkan. Berat ni bukan sunat tu yang berat, dititik beratkan. Sunat yang dititik beratkan itu sama niyatun ada 8. Al-mazkuru minha huna syai'an, yang disebut di sini, yang disebut antaranya di sini ialah dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, at-tasyahudu al-awwalu, tasyahud al-awwal, kulluhu aw ba'duhu, sama ada tasyahud terpenuh ataupun sebahagian. Tasyahud awal lah. Tasyahud akhir tu wajib,
Tasyahud awal tu yang sunat, ab'ab yang dititik beratkan. Wasani yang keduanya al-qunut fi saniyati subhi, baca doa kunut pada rakaat kedua subuh. Kulluhu au ba'duhu, sama ada baca tu penuh ataupun sebahagian kunut. Macam mana sebahagian ni? Allahumma hdini fi man hadait. Cuba tu sebahagian kan. Wa mahallul iqtisari ala subhi, dan kedudukan membataskan baca doa kunut itu hanya pada solat subuh saja. Ab'ad tu terbatas sunatnya pada solat subuh saja. Min baqiyati salawatil khamsi, berbanding dengan lain-lain solat fardu yang 5 tu, hanya subuh saja yang dituntut untuk doa kunut. Fi halil amni, pada keadaan aman. Pada keadaan aman. Itulah iktisar, terbatas hanya solat subuh saja yang lain tidak. Fa inna zala bil muslimina nazilatun la nazalat. Habis cerita baru. Jika turun nazala kepada kaum muslimin itu nazilatun, satu bala bencana kan, bencana alam ke ataupun peperangan ke apa-apalah yang bencana. Jadi muallif kata nazalah, bukan nazalat sebab nazilah ni bukan muannas, dia adalah ta ni li ta'jin lah, suatu bencana kan, menunjukkan kepada suatu bencana, bukannya umum kan, dia dah turun dulu barulah disunatkan. Macam inna anzalnahu fi lailatul qadri itu, lailah tu bukannya tak taknis kat situ, tak ta'yin untuk malam yang tertentu tu. Lailah tu sama nazilah ni, dia bukan menunjukkan kepada taknis. Sebab tu dia kata muallif dia tidak in nazalat, dia tak kata in nazalat, dia kata in nazala. Ustuhubba fi sa'ir salawat. Maka ketika turun nazilah ni tadi, turun bala bencana peperangan ke apa ke, disunatkan kunut nazilah tu pada sekalian solat, pada semua solat 5 waktu. Itu dinamakan kunut nazilah. Walakinna laysa hadza minal ab'ad, tapi dia bukanlah sunat ab'ad, sunat yang dituntut supaya sujud sahwi. Kunut nazilah ni bukan ab'ad. Okey, habis. Wahwa, iaitu kunut ab'ad ni, kunut subuh tu ialah Allahumma hdini. Bacaannya Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku di kalangan orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Allahumma hdini fi man hadaita, bukan hadait. Kebanyakan orang dia salah baca Allahumma hdini fi man hadait, salah tu. Yang betul hadaita pendek, hadait. Kalau kita nak elak kesalahan, elak hidupkan dia, tak payah matikan. Allahumma hdini fi man hadaita, hidupkan terus, tak salah pun. Daripada kita hadait, mati tapi salah, lagi tak ada faedah kan. Hadait salah. Kalau nak betul pendek, hadait pendek. Kalau takut, kalau susah, takut salah, hadaita hidupkan, hadaita. Wa'afini fi man afaita, wa'afini fi man afait. Ini senang kan, afait. Dan berikanlah kesihatan, afiah kepadaku, seperti mana Engkau telah kurniakan afiah tu di kalangan orang-orang yang Engkau berikan afiah, kesihatan. Wa tawallani fi man tawallaita, kan tawallait kan,
tawallait, 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 tawallait. Kalau susah, tawallaita, tawallaita, tawallaita. Hidupkan terus. Tawallait ataupun tawallaita. Dan tinggikanlah kedudukanku seperti mana engkau telah berikan kepada orang-orang yang seperti mana engkau telah berikan di kalangan orang-orang yang engkau telah tinggikan kedudukannya. Wa barik li fima a'taita, a'tait. Dan berkatilah kepada aku pada apa yang telah engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadaita, bukan qadait, kan salah. Qadait, qadait, susah kan, susah sangat. Qadaita, hidup saja. Dan jauhkanlah aku daripada keburukan apa yang telah engkau qada'kan, engkau telah takdirkan, engkau telah tetapkan. Jauhkanlah aku keburukan itu. Fa innaka taqdi, sesungguhnya engkau yang telah menetapkan. Wala yuqda alaika, dan tidaklah engkau itu ditetapkan oleh sesuatu. Wa innahu la yadhillu man walaita, ini betul. Wa innahu la yadhillu man walaita, sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang kau tinggikan kedudukannya. Wala ya'izzu man adaita, tidak akan menjadi mulia orang yang engkau musuhi, engkau perangi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, wa ta'alaita wa ta'alait. Penuh keberkatanlah dikau wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi kedudukanmu. Lil itba', sebagai mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kunut macam tu. Wa kadza fi i'tidali raka'atil witri, begitu juga ketika i'tidal bangkit daripada rukuk pada rakaat witir. Rakaat witir, rakaat solat witir tu pada bilangan yang ganjil. Kalau satu pada rakaat pertama, kalau tiga pada rakaat ketiga, kalau 11 pada rakaat 11. Fi jami'i nisfi asani, pada semua solat witir pada bilangan yang witir yang ganjil tadi tu, yang terakhir tadi tu, selepas setengah kedua, separuh kedua daripada malam bulan Ramadan, kan. Sawaun as-salat tarawih amla, sama ada dia solat tarawih ataupun tak buat solat tarawih, dia terus witir aja, tetap juga sunat kunut itu selepas setengah Ramadan, berlalu setengah Ramadan, masuk kepada setengah yang kedua Ramadan, 15 hari Ramadan, selepas 15 Ramadan lah. Wa huwa ka kunutis subhi, bacaannya sama macam kunut subhi fi alfazihi, pada lafaznya. Wajabrihi bisujud, dan sama juga wajabruhu bisujud, dan dituntut agar bersujud sahwi jika terlupa. Jika terlupa dituntut sujud sahwi. Wa yusannu lil munfarid, dan disunatkan juga baca kunut itu bagi orang solat seorang-seorang pun dituntut juga. Walil imami qaumin mahsurina radau bitatwil ayyaqula ba'dahu kunutu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi imam satu kaum yang tertentu, mana tak campur orang lain lah, kaum dia je, penduduk di kampung dia je ke, penduduk di taman perumahan dia je ke, orang tu tak ada orang luar kan, tu mahsurin, ataupun di madrasah dia je. Cuma siapa yang gatal pergi semayang kat situ kena terima lah, kena terpaksa redha lah, sebab dia dah tahu situ memang kunut dia panjang kan, dia kena meredakan diri dah, tak boleh nak bersungut-sungut. Tapi kalau tempat awam tak boleh lah, sebab ada orang macam-macam bergaya kan. Tapi kalau dia maklumkan, maka termasuklah di kalangan orang mahsurin. Bolehlah dia kena, di mana makmum tu redha kalau baca kunut panjang kan, maka bolehlah dia membaca
selepas daripada kunut yang tadi tu, kunut Umar pula, sambung dengan kunut Umar, iaitulah Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah kami mohon pertolongan daripadamu, wa nastaghfiruka, dan kami mohon ampun daripadamu, wa nastahdika, dan kami mohon petunjuk daripadamu, wa natubu ilaika, dan kami bertaubat kepadamu, wa nu'minu bika, dan kami beriman denganmu, wa natawakkalu alaika, dan kami bertawakal kepadamu, wa nasna alaikal khaira kullahu, dan kami memuji serta memuja kepadamu dengan segala kebaikan. Wa nasna, memuja dan memuji ke atasmu ya Allah dengan segala kebaikan. Wa nashkuruka wa la nakfuruka, wa nashkuruka wa la nakfuruk, kami bersyukur kepadamu dan tidaklah kami kufur kepadamu. Wa nakhla'u wa natruku min may yafjuruka, dan kami khala' berlepas diri dan meninggalkan siapa saja orang yang fujar, orang yang jahat, orang yang berdosa kepadamu, kan? Kami berlepas diri daripada orang yang melakukan dosa kepadamu. Allahumma iyyaka na'budu, Allahumma ya Allah, akan dikau kami berhambakan diri, walaka nusalli wa nasjud, dan untuk dikau jualah ya Allah kami bersolat dan kami bersujud, wa ilaika nas'a wa nahfad, dan kepadamu jua kami nas'a, berusaha, wa nahfad, dan bersegera untuk taat, nahfad, wa narju rahmataka, dan kami mengharap raja, akan rahmatmu. Harap, kalau kata raja, arju maknanya dia orang takkan tolak, sebab perkataan raja ni dia takkan tolak. Jadi kalau Allah Ta'ala kita mengadu kepadanya, wa narju ilaika wa narju rahmataka, kita mengharapkan Allah Ta'ala juga tidak menolak permohonan raja kita kepada Allah, kan, akan rahmatnya. Wa nakhsha azabaka, dan kami takut akan azabmu. Inna azabakal jaddu bil kufri mulhiq, sesungguhnya azabmu itu betul-betul akan berlaku kepada orang yang akan menyusuli kepada orang yang kufar, orang kafir. Dia memang betul azab tu akan menerpa orang kafir. Allahumma azib al-kafarata ahlal kitab, ya Allah azablah, turunkanlah azab kepada orang kafir di kalangan ahli kitab, allazina yasudduna an sabilik, yang menghalang-halang, mereka itu kerjanya menghalang daripada jalanmu yang lurus. Wa yukdzibuna rusulak, dan mereka itu mendustakan rasulmu, para rasulmu. Bukannya Nabi Muhammad saja yang dia dustakan, semua rasul dia dustakan. Walaupun mereka mendakwa mengikut Nabi Musa, Nabi Isa, kan, tapi sebenarnya mereka mendustakan nabi-nabi tersebut, nabi-nabi mereka. Sebabnya semua nabi-nabi ada memberitahu tentang kelahiran, kemunculan nabi akhir zaman, dan nabi-nabi mereka itu menyuruh agar beriman kepada nabi akhir zaman itu, iaitu Nabi Muhammad. Tapi mereka engkar. Itu maksudnya mereka mendustakan rasul, mendustakan semua para rasul, termasuklah rasul yang mereka dakwa mereka ikut itu. Wa yaqatiluna awliya'aka, dan mereka itu membunuh wali-walimu, kan. Itulah kaum Bani Israel tu. Allahumma ighfir lil mu'minin, Allahumma ya Allah ampunkanlah kepada sekalian kaum mukminin, wal mu'minat, wal muslimin, wal muslimat, wa aslih zata bainihim, dan perbaikilah hubungan antara sesama mereka, antara mukminin dan mukminat, muslimin muslimat, wa muwassalatihim, perbaikilah hubungan antara sesama mereka, dan juga muwassalat ni interaksi, interaksi sesama mereka. Wa alif baina qulubihim, dan jinakkanlah sesama hati mereka itu, antara hati-hati mereka itu jinakkanlah, wajib
fi qulubihim al-iman, dan himpunkanlah di dalam hati-hati mereka itu iman, wal hikmah, wasabbithum ala millati rusulika, dan teguhkanlah mereka itu di atas agama para rasulmu, wa auzi'him aywafu bi ahdika, dan sebarkanlah kepada mereka itu agar mereka itu dapat memenuhkan janjimu allazi ahadtahum alaihi, yang telah kau ambil perjanjian itu kepada mereka atasnya. Kau telah ambil perjanjian itu ke atas mereka, kan. Itu perjanjian untuk sam'an wa ta'atan, dengar dan taat. Wansurhum ala aduwika, dan selamat berilah pertolongan mereka itu ke atas musuh-musuh kau, wa aduwihim, dan berilah pertolongan juga kepada ke atas musuh-musuh mereka. Wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahul haqqi, ilahal haqqi, kan. Tolonglah mereka itu ke atas musuh engkau dan musuh mereka dengan apa ni, sebagai pihak Tuhan yang sebenar, kan. Mereka itu membela agama dan membela kepada Tuhan yang sebenar, ilahul haqq. Wa ja'alna minhum, jadikanlah kami di kalangan mereka itu. Wa huwa masyhurun, dan doa ini masyhur, doa Umar, kunut Sayyidina Umar. Wa qad zakartuhu fi syarh tanbih wa ghairihi, dan aku telah sebutnya pada syarah kitab tanbih dan lain-lainnya. Wal ba'du salis, dan sunan ab'ad yang ketiga, al-uqud li tasyahud al-awwal, al-qu'ud, duduk untuk tasyahud awal. Wal murad bi tasyahud al-awwal al-lafzu al-wajib fi tasyahud al-akhir. Yang dimaksudkan dengan tasyahud awal ialah lafaz seperti mana dalam lafaz yang wajib pada tasyahud akhir. Duna ma huwa fihi sunnatun, cumanya pada tasyahud awal tu dia sunat. Lafaz sama tapi tasyahud awal tu sunat, manakala pada tahiyat akhir lafaz tu wajib. Itulah beza dia, lafaznya sama. Sampai mana? Daripada at-tahiyatul mubarakah tu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sampai situ lah yang menjadi sunatnya, menjadi abadnya. Salawat tu abad juga, tapi abad yang lain. Tapi untuk tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu tasyahud. Yang keempat wal ba'dur rabi', yang abad yang keempat al-qiyam lil qunut ar-ratib, berdiri untuk baca doa qunut ar-ratib, yang menyusul, doa qunut yang menyusul subuh itulah. Wal khamis, dan sunat abad yang kelima salat ala nabi, salawat ke atas nabi selepas tasyahud al-awwal, kan. Selepas tasyahud awal tu ada salawat Allahumma salli ala Muhammad. Nak ada sayyidina ke tak ada sayyidina tu tak penting lah tu, yang penting salawat. Selepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Tu abad tu kalau tertinggal tu macam mana? Tak dapat sunat abad. Wasadis, sunat abad yang keenam as-salatu ala nabi ba'da al-qunut, selepas qunut baca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-qunut, selepas qunut. Wasabi' yang ketujuh, sunat abad yang ketujuh, salat ala ali ba'da al-qunut. Selepas salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad tu yang apa tu, ala ali tu selepas qunut kan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, wa ala alihi tu pun abad juga. Wa sahbihi wa barik wa salim, wa sallallahu wa barak wa sallam. Wa sallallahu tu salla, kan, salla fi'il madhi, jadi wa barak, dia pasangan dia waw tu huruf ataf, wa barak baris atas,
wasallam, wasallam. Tapi kalau kita doa dengan fi'il amr, wasallillahumma, kan kita baca selawat macam tu kan, wasallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, barulah wabarik. Jadi dia mula-mula tadi wasalli, maka wabarik, wasallim. Kalau kita baca wasalla, maka wabarak, wasalla, wabarak, wasallam, wasalli, wabarik, wasallim. Kita lah macam itulah. Wasamin yang ke-8 daripada sunnah ba'd itu as-salat ala ali ba'da tasyahud akhir. Salawat ke atas ali Muhammad selepas tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad, itu satu. Wa ala ali Muhammad, itu dua. Itu tasyahud akhir. Pada tasyahud awal ali Muhammad tidak sunat abad. Sunat hayat je lah. Tapi kalau tasyahud akhir wa ala ali Muhammad, itu abad. Okay. Tasyahud awal sampai Allahumma salli ala Muhammad saja. Tapi kalau tasyahud akhir sampai wa ala ali Muhammad. Okey, faham wa zahiru anna al-qu'ud li salati ala nabi ba'da tasyahud al-awwal, dan zahirnya bahawa duduk untuk bersalawat ke atas nabi selepas tasyahud awal, wali salati ala alihi ala al-ali ba'da al-akhir kal qu'ud al-awwal. Zahirnya bahawa duduk untuk bersalawat ke atas nabi selepas tasyahud awal, Allahumma salli ala Muhammad, gitu ya, Allahumma salli ala Muhammad ya, dan berselawat untuk keluarga Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad selepas tasyahud akhir. Okey, itu abad semua. Sama macam qu'ud lil awal. Maksudnya masa tahiyat tasyahud awal tu kita duduk untuk bertasyahud, maka yang untuk tasyahud akhir pun kena duduk, kan? Duduk juga untuk bertasyahud, untuk berselawat. Tahiyat akhir tu macam mana? Yang wajib dalam dalil, dalam hadis, ialah membaca tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir tu wajib disebut, tapi membacanya mesti dalam keadaan duduk. Jadi duduk tu mengikut kepada tuntutan tasyahud akhir, kan? Jadi pada tasyahud akhir tu dia kena duduk. Maka duduk untuk bersalawat pada tasyahud awal pun sama juga macam duduk pada tasyahud akhir. Asalnya yang kena duduk tu ialah pada tasyahud awal akhir, itu yang wajib. Habis pada tasyahud awal macam mana? Kena duduk juga, sama macam tasyahud akhir kena duduk. Jadi wa annal qiyama lahuma ba'dal qunuti kal qiyami lahu, dan berdiri untuk berselawat tadi tu ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad selepas membaca kunut, samalah tuntutannya seperti qiyam untuk kunut itu sendiri. Jadi kunut tu mesti dalam keadaan berdiri, maka selawat pun berdiri juga. Macam itulah maksudnya. Fatazidul ab'ad bizalika, maka sunat ab'ad ditambahlah, ditambah dengan yang demikian itu. Bukan sekadar kunut, ada tambahan lagi, itulah selawat, itu satu. Selawat kepada Nabi Muhammad, itu satu tambahan. Tambahan kedua, selawat kepada Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Jadi dua tambahan. Wa sumiyat hadhihi sunan ab'adan, dinamakan semua sunat yang 8 tadi itu sebagai sunat ab'ad, yang dituntut dia qurbiha bil jamri bis sujud, kerana dia hampir kepada tuntutan supaya buat sujud sahwi jika dia tinggal. Bil jabri, dituntut supaya bersujud sahwi jika tinggallah. Dekat sini maksudnya minal ab'ad,
al-haqiqiyah ay al-arkan berbanding dengan abad yang sebenar. Abad sebenar ialah pada rukun. Tuntutan yang sebenar ialah pada rukun, kalau tak buat tu batal kan. Tapi kalau abad di sini, sebab apa kita katakan dekat sini abad ni ialah sunat? Sebabnya dia kalau tertinggal dia dituntut supaya sujud sahwi. Manakala abad yang hakikiyah, dia kalau tinggal dia tak sah kan, sebab abad sebenar ialah rukun. Wa kharaja itu istilah. Wa kharaja biha baqiyatu wa kharaja biha baqiyatu sunani kal azkari ruku'i wa sujud, dan keluarlah daripada abad itu semua sunat-sunat yang lain. Baqiyah ni yang lain lah, sunat-sunat yang lain selain daripada yang 8 tadi tu. Contohnya zikir, bacaan pada rukuk, bacaan pada sujud, itu tidak abad. Wala yujbaru tarkuha bis sujud, maka tidak dituntut bila tinggal bacaan-bacaan tadi itu tu untuk bersujud sahwi. Wala tusannu salatu ala al-ali, dan tidak disunatkan bersalawat ke atas Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, fi tasyahud al-awwal, pada tasyahud awal. Khilafan li ba'dil mutaakhirin, berbeza dengan pendapat sebahagian ulama mutaakhirin. Okey, wallahu ta'ala alam. Jadi maknanya kalau tertinggal salawat pada kedudukan abad tadi tu pun kena sujud sahwi jugalah, sebagai menampal kekurangannya. Wallahu ta'ala alam. Akan datang al-qawlu fi hayati salati wa hiya as-sunan ghairu al-abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.